Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel saya. Okay, video seterusnya ini adalah daripada tajuk, masih lagi tajuk pressure, 2.5 Archimedes Principle. Okay, kalau dalam lesson yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan 2.4 Pascal's Principles. Apakah itu Pascal's Principles? Okay, kalau tak faham atau belum pernah dengar lagi, boleh check video yang sebelum ni. Okay, dalam Pascal Principle menyatakan bahawa tekanan di dalam satu sistem yang tertutup, enclosed fluid, will be transferred, akan dipindahkan secara seragam, uniformly throughout the fluid, kepada keseluruhan bendalih. Nak tahu apa tu bendalih? Tengok video yang sebelum ni lah, 2.4. So untuk 2.5, prinsip yang seterusnya adalah Archimedes Principle. So dalam penulisan perkataan Archimedes Principle, bezanya kalau awak boleh banding dengan Pascal, Pascal's dia ada PAS, CAL, apostrophe S. Untuk Archimedes dia S dulu baru apostrophe. Sebab apa? Nama dia memang dah ada huruf S. The ending letter for Archimedes is S. Thus kita letak apostrophe dia di hujung. Kalau nama awak tu Syafinas, ada S kat belakang, so apostrophe dia dekat paling akhir selepas S. Okay, kalau nama awak Zulhelmi contohnya, Zulhelmi I kan, bukan S, so Zulhelmis apostrophe S. Okay, ni cara penulisan dia lah. So throughout this chapter, subtopic, you will be able to define what is Archimedes Principle, apa pula yang diperkatakan oleh Mr. Archimedes here, and investigate the formula. Kita akan berkenalan dengan dua formula dalam Archimedes Principle, dan seterusnya beberapa aplikasi berkaitan dengan Archimedes Principle, dan menyelesaikan beberapa soalan berkenaan dengan prinsip Archimedes dalam video kali ni. Okay, first, diberi satu situasi yang menggunakan pakai dua plastisin P dan Q, tetapi P dan Q mempunyai jisim yang sama namun bentuk yang berbeza. Ni bekas air kalau awak tak nampak ni saya highlightkan bekas air dia. Satu kontainer macam tu. Ini pandangan tepi, sini pandangan atas. Ni kontainer dia. Ni pandangan, sudut pandang dari atas, ni dari tepi. So again, plasticine Q and plasticine P having the same mass, but it is different in terms of the shape. Q ni bentuk dia tirus ataupun streamline macam sampan. Bentuk dia macam sampan. P ni macam bentuk apa ya, pelantar biasalah, macam pemaidani ataupun kapet macam tu. Tak ada bentuk, kita tak foldkan apa-apa bahagian, kita letak rata saja. It is found out that plasticine P sinks in the water, but plasticine Q floats on the water. Kita dapati bahawa P tenggelam dalam air, Q terapung di atas permukaan air. So macam mana boleh berlaku? Jisim yang sama tapi apungan yang berbeza, satu terapung, satu tenggelam. So this is the main idea ataupun the first initial idea of what we call as the buoyant force, daya tujah. Okay, buoyant force. Kita tengok dekat sini dulu apa yang berkaitan dengan buoyant force yang berada di Malaysia. Seperti yang awak dapat lihat di sini, di Teluk Ibai, Terengganu, ada satu masjid Tengku Tengah Zaharah. Okey, di Terengganu. Ini adalah masjid pertama, dipercayai masjid pertama yang mengaplikasikan konsep apungan. So masjid ni terapung sepenuhnya di atas platform. Okey, yang menampung berat masjid tersebut. Macam mana pula masjid kan? Masjid buat pada apa? Buat pada batu kan? Batu, simen, besi, kubah dia tu berat. Macam mana boleh terapung di atas air? Ini kita belajar sebab apa. Alright,
So what is actually buoyant force? Apakah yang dimaksudkan dengan daya tujah tu? Ataupun dekat mana daya tujah tu? So a buoyant force is the force acting upward. Ingat buoyant force adalah satu daya yang bertindak ke atas. Upward ni saya highlight kat sini. Bertindak ke atas. Arahnya ke atas. Beza dengan berat. Berat bertindak ke bawah, ke pusat bumi. Center of the earth. Okay, sekali lagi, buoyant force adalah force acting upward ataupun upward force. Kalau nak simple kan, upward force on an object yang bertindak ke atas suatu objek immersed in a liquid yang diselam di dalam cecair. Saya highlight kat sini. Apa maksudnya kat sini? Buoyant force hanya wujud jika suatu objek diselam di dalam air. So, kalau awak tak selam dalam air, contohnya kalkulator yang ada kat tangan saya ni, saya tak selam dalam air, saya pegang dia di udara, on air. So, there will be no buoyant force acting on this calculator. But once I immerse it, saya ambil kalkulator ni, saya ambil satu basin, saya isi air, saya selamkan. So, there will be a buoyant force acting on the calculator here. Okay, so once again, it is an upward force when an object is immersed in a liquid, when there is pressure difference between the lower surface and the upper surface of the object. So sebab apa berlakunya buoyant force? Sebab ada beza tekanan pada bahagian atas, permukaan atas dengan permukaan bawah. Kalau saya selamkan bekas ni contohnya, okay, dalam cecair, so wujudnya buoyant force. Sebab apa? Tekanan di bahagian surface atas dengan surface bawah adalah berbeza. Sebab apa berbeza? Awak dah belajar dalam tajuk pressure in liquids. So kalau saya selam macam ni secara vertikal, bahagian atas dengan bahagian bawah mempunyai kedalaman yang berbeza. Yang ini lebih cetek, yang ini lebih dalam. So kalau lagi dalam, menurut pressure in liquid, lebih dalam satu objek tu diselam, lebih tinggi tekanannya. So tekanan di bawah lebih tinggi, tekanan di atas lebih rendah. Ada beza tekanan. Dan oleh sebab itu, maka berlakulah satu konsep dipanggil sebagai buoyant force, iaitu suatu daya yang menolak suatu objek ke atas, upward force. Kan bila awak selam objek, ada beberapa keadaan yang mana bila awak selam, awak lepaskan, objek tu naik semula ke permukaan. So apakah daya yang bertindak ke atas objek yang menyebabkan dia tertolak ke atas? Salah satunya adalah buoyant force. Saya tak sebut ianya adalah salah satunya. Ada satu lagi daya, iaitu berat. Nanti kita tengok. Saya tak nak cerita muntahkan semua kat dalam slide ni. Kejap satu-satu. So what is actually explaining here? Apa yang sedang diperkatakan dekat kawasan ni? Kita tengok satu-satu. Tekanan di permukaan atas, top surface. Tengok ni, permukaan atas kat sini saya highlight. Tadi kan saya beritahu buoyant force berlaku sebab apa ya? Buoyant force berlaku disebabkan beza tekanan di bahagian atas dan bahagian bawah objek. So kita nak tengok tekanan dia dulu. Macam mana boleh beza dia tu? So tekanan dikira menggunakan formula rho GH. Kalau tak tahu yang ni, kena tengok balik pressure in liquid. So rho GH untuk permukaan 1 top ni. Permukaan 1 top. Okay, so kita letak H1. Sebab apa letak H1? Sebab kedalamannya adalah H1. Nampak permukaan dia tu daripada permukaan air kepada permukaan atas adalah H1. So untuk cari force ni saya keluarkan formula ni. Pressure sama dengan force over area. So bila kita nak cari force sama dengan pressure darab dengan area. Itu yang dibuat dekat sini. So pressure ambil balik yang atas, rho GH darab dengan A. Kita biarkan dia habis dekat situ dulu. Kita hold the working line dekat sini dahulu. That is the first force acting on the surface, which is on top. Kita buat yang sama dekat bahagian bawah, bottom surface. So bottom surface masih lagi rho GH, tapi now H sudah jadi H2.
Sebab apa? Permukaan bawah berada pada kedalaman H2. Yang atas tu H1, bawah H2. So, masuk balik dalam formula yang ini, maka dapatlah rho GH darab dengan A. Okey, ni untuk force 2. Saya highlight ke sini. Ini untuk force 2. Nah, seperti yang awak dah belajar throughout this chapter, awak boleh cari resultant force. Sebab apa kita nak cari resultant force? Kita nak tahu daya mana lebih besar, ataupun senang cerita kita nak tahu betul ke dia bergerak ke atas. Kenapa suatu objek yang dibiarkan dalam cecair akhirnya bergerak ke atas setelah daya kita lepaskan? Sebab daya bawah lebih besar dari daya atas. Kalau daya bawah lebih besar daripada daya atas, maka objek bergerak ke atas. Ini tak perlu saya ulang banyak kali. In case awak tak faham, maksudnya awak tak mendalami chapter ni betul-betul. Ini kita dah cerita dah pasal resultant force dan sebagainya tu. So, untuk cari resultant force, F2 tolak dengan F1. So, bila F2 tolak F1, ni semua matematik. Ambil balik yang saya highlight warna kuning ni, kita tolakkan. Kemudian, kita factorizekan H menjadi H2 tolak H1. Bila kita tengok balik gambar rajah, rupa-rupanya H2 tolak H1, tengok sini ya. H2 ni, H2 tolak H1 dapat apa? Dapat balik tinggi objek H. So kita gantikan H sahaja kat sini. Okay. And finally we found out that A darab dengan H, permukaan surface area darab dengan tinggi. Ni permukaan ni, bila kita darab dengan tinggi, menurut formula matematik kita dapat isi padu volume. So A darab H kita gantikan sebagai V. Maka kita came out, ataupun bukan kita lah, Archimedes came out with the formula, which is the first one, formula for Archimedes principle, which is FB sama dengan rho GV ataupun rho VG. Mana-mana sebutan pun betul. Okay, so macam mana kita boleh assume bahawa resultant force tu adalah buoyant force? So daya yang bertindak ke atas tadi, seperti yang saya sebutkan, adalah dikenali sebagai buoyant force. It is an upward force in which when object is immersed in a liquid. Apa-apa objek yang kita letak dalam liquid mesti akan ada buoyant force, dan buoyant force tu bertindak ke atas, ke arah atas. So, bila kita dapat tahu bahawa F2 tolak F1 tu adalah buoyant force, maka kita conclude bahawa this is the formula for buoyant force, rho GV. FB, which is referring to buoyant force. B dekat bawah tu adalah merujuk kepada buoyant. Okay, buoyant force. So, once again, later on, Archimedes conclude in his principle that when an object which is partially or fully immersed, suatu objek yang diselam separa ataupun sebahagian ataupun diselam sepenuhnya, tak kisah kan kalau objek tu kadang-kadang kita boleh selam separuh je. Ni air cecair, kita selam separuh atau sebahagian saja atau suku sahaja, ataupun kita selam semua. Archimedes conclude that the object will experience a buoyant force. So objek tu kalau dia selam separa ke, selam separuh ke, atau selam semua ke, akan mengalami buoyant force. Dan nilai buoyant force tu bersamaan dengan berat cecair yang disesarkan. Berat cecair yang disesarkan. Apa maksud berat cecair yang disesarkan pula ni? Kita tengok eksperimen ini. Okey, ni nanti awak balik maktab, sekolah pun dah buka, kita boleh buat eksperimen ni. Okey, balik kita buat eksperimen je, lepas tu kita revise throughout the experiment lah. So,
kita nak buat satu eksperimen yang mana mencari beza berat objek di udara, which is this part. Kita gantungkan objek tu pada spring balance, kita baca berat dia. Dan juga bezanya dengan berat objek di dalam air, weight of object in water. Apa berlaku? Adakah berat objek itu bertambah atau berat objek itu menjadi lebih kecil? So we found out that when we immerse an object in the water, ni ideanya, kalau objek tu di udara, maka ia ada satu sahaja daya yang bertindak ke bawah, okey, iaitu berat objek. Tapi once it is immersed in the water, katalah tu water ya, there will be another force. Alamak, kenapa jadi macam tu? Wait, right, there will be another force which is acting on the object, which is the buoyant force. So sekali lagi saya beritahu, apabila suatu objek diselam separa atau sepenuhnya dalam cecair, maka wujud satu daya ke atas yang dipanggil sebagai buoyant force. So yang berat di udara adalah lebih besar daripada berat di dalam cecair. Cuba awak ambil objek nanti, pergi kolam mana-mana, tapi awak tak boleh, kalau kita rasa saja tu tak cukup saintifik lah. Tapi apparently kalau awak angkat adik awak di udara dengan awak angkat adik awak di dalam cecair, tu jangan nanti awak pergi selam adik awak dalam cecair pula. Payah pula nak bagi contoh ni. Awak akan dapati bahawa satu objek tu lebih ringan di dalam cecair. Okey, tu jangan buat, jangan selam adik awak dalam cecair tu pergi angkat pula kan. Bahaya, jangan. Okey. So this experiment is measuring the weight of object on air. Let's say the first one, kita gunakan slotted weight yang beratnya let's say 5 Newton. Kita dapati bahawa apabila kita selam objek itu di dalam cecair, okay, kita dapati bacaan spring balance berkurang. Let's say it reduced to 4.8 Newton. Okay, ini contoh saja. Nanti balik maktab, balik sekolah awak akan buat lah. Awak buat sendiri, awak ambil bacaan sendiri. Okay, reduce to 4.8 Newton. And you will be able to see that some of the water here in the Eureka can will flow out into the beaker. Akan masuk dalam beaker. Alamak, kenapa ni? Nak buat arrow je pun. Okay, kejap ya. Nak buat arrow pun boleh salah. Tu. Sekejap. Okay, some of the water in the Eureka can will flow out into the beaker here. Okay, like so. Macam ni lah. And when you measure the weight of water displaced, you'll get 0.2 Newton, for instance. Contoh ya. So we can conclude that, and we later on found out that 0.2 is also the value of buoyant force. Kita akhirnya akan conclude bahawa apabila kita tolak berat satu objek di dalam di udara dengan beratnya di dalam cecair, kita akan dapat nilai buoyant force. Okay, so formula number 2, buoyant force is also equals to the weight of the liquid displaced, berat cecair yang disesarkan, ataupun apparent loss in weight. Apa maksud apparent loss? Beza beratnya di udara dengan di dalam cecair. Okay, beza berat dia. So kalau awak ambil berat di udara, tolak berat dalam cecair, berat objek tu di dalam air atau cecair, awak akan dapat buoyant force. Ingat ni formula nombor
2. So, kalau dalam kehidupan sebenar, awak dapati bahawa satu objek tu akan ada 3 keadaan dalam cecair. Either objek tu rest dalam cecair. Rest maksudnya tak bergerak. Kita selam dia tak bergerak dalam cecair tu. Either dekat permukaan ke, tengah-tengah cecair ke, ataupun bawah lagi ke, bukan kat dasar kat bawah sikit ke, tapi dia at rest. So, apa maksud satu objek yang bila kita selam dia at rest dalam cecair? Itu tidak lain tidak bukan kedua-dua daya yang bertindak ke atas objek adalah sama besar. Apabila weight of object sama dengan buoyant force, daya ke atas buoyant force, let's say kena bagi nombor awak ni, yang cakap saja nanti pening pula. Let's say the weight of object is 20 Newton. Okay, so when we immersed this object in the water, we found out the object is not moving. Objek tu maintain je, tak bergerak, langsung tak bergerak dalam liquid. That can only means that the buoyant force here will also be 20 Newton. Okay, itu tidak lain tidak bukan menandakan bahawa nilai buoyant force sama dengan weight of object. That is the first one. Apabila objek itu stationary. Apabila kita selam suatu objek dalam cecair dan kita dapati bahawa objek itu bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah dengan pecutan. Okay, bergerak ke bawah bukan statik, bergerak ke bawah dengan pecutan. Yang ni kita nak recall balik pembelajaran kita dalam chapter 2 mula-mula, resultant force. So when an object is moving down with an acceleration, it is indicating that the weight and the buoyant force not having the same value. Nilai tak sama. Tadi nilai sama, maintain at rest. So now nilai tak sama. Mana lebih besar? W lebih besar daripada FB. So apabila berat yang bertindak ke bawah lebih besar daripada buoyant force yang bertindak ke atas, maka objek akan turun ke bawah. Bukan turun semata-mata, tapi turun dengan pecutan. Turun dengan pecutan. Sebaliknya, vice versa, bila kita selam satu objek, tiba-tiba kita lepaskan, objek tu memecut naik semula ke atas. Memecut semula ke atas. Itu tidak lain tidak bukan menandakan bahawa siapa lagi besar? FB ke W? Kalau naik ke atas, mestilah daya bawah lebih daya ke atas lebih besar. Maka FB lebih besar daripada W. Okay. So objek akan memecut ke atas. 3 keadaan. At rest, memecut ke bawah, memecut ke atas. Okay. So ini nak conclude bahawa sebenarnya kenapa kapal yang besar tu ataupun masjid yang strukturnya besar tadi boleh terapung di permukaan cecair. Jawapannya adalah apabila berat suatu objek itu menyamai nilai buoyant force-nya. So apabila situasi ini berjaya dicapai, maka terapunglah objek tu. Tak kisahlah besar mana objek tu, tak kisah berat mana objek tu. Okay. So dua benda yang awak kena tahu dekat sini. Buoyant force equals to the weight of water displaced. Okay, nilai buoyant force sama dengan nilai berat cecair yang disesarkan. Maksudnya kalau kita letak kapal, tak kisahlah dia berat mana, besar mana kapal tu, selagi mana buoyant force tu sama dengan berat cecair yang disesarkan tadi, no problem, kapal tu akan terapung. Okay. Then yang ni satu lagi yang belum saya ceritakan. Volume of sea water displaced, jumlah isi padu air yang disesarkan, sama dengan jumlah isi padu bahagian kapal yang terselam. Okey, sini mana bahagian yang terselam ni yang saya highlight ni, saya bulatkan ni. Banyak tu je yang terselam dalam cecair. Okey, yang ni yang kita panggil partially immersed. Partially immersed. So volume of the ship immersed here, isi padu kapal yang terselam ini
sama dengan isi padu cecair yang disesarkan. So banyak mana awak selam kapal tu, banyak itulah isi padu air yang akan disesarkan. Okay, kalau awak boleh letak satu kapal dalam cawan, tak payah kapal lah. Katalah kita ada Eureka can kan. Okay, kita Eureka ni kita kena isi cecair ataupun air dalam dia tu betul-betul pada takat muncung dia ni. Ni muncung nak keluar air tu kan. So whenever we immerse an object, ni secara ringkasan saya beritahu, kita selamkan satu cecair satu objek. Let's say ni bahagian ni saja yang terselam. Ini menyebabkan cecair di dalam, mana dia? Sekejap je, saya nak ambil colour dia. Ni saya ambil bika satu kat sini. So bila cecair ni keluar masuk dalam beaker, Ibu buka cerita lain ibu, mengganggu. Okay. So cecair yang keluar ni isi padunya sama dengan isi padu objek yang terselam. Ini saya label V ni sama dengan V yang saya lorek ni. Sama. Okay. Kita teruskan kepada aplikasi. Nak habis dah ni. Lepas ni kita buat soalan. Habis lah. Okay. Aplikasi Archimedes Principle. So aplikasi ni secara simpelnya nak menerangkan berkaitan dengan hydrometer. Tak tahu awak pernah tengok ke tak, tapi awak akan tengok masa buka sekolah nanti. Okay. Hydrometer. Nama dah hydro, maksudnya dia ada kaitan dengan cecair. Hydro kan. So hydrometer maksudnya satu bahan yang kita selamkan dalam cecair supaya kita boleh membaca density. Kita boleh baca ketumpatan cecair tersebut. Kita selam dia, kita boleh baca. Contoh, kalau kita selamkan dalam satu cecair yang densitinya rendah, maka apa berlaku? Kalau cecair density rendah, okay, objek lain yang lebih tumpat akan duduk di bawah. Nampak? Dia akan terselam lebih dalam. Then kita baca bacaan pada skala dekat neck dia tu ada bacaan, ada meter, ada scale. So ia akan baca, for instance here is 0.90. Okay, 0.90, the reading of the density. Kita baca density dia dekat aras air tu, dia tenggelam, lepas tu aras air dekat sini, kita baca dekat scale dia. But on the other hand, kalau kita selamkan hydrometer ni dalam satu density yang cecair yang densitinya lebih besar, maka cecair yang densitinya lebih besar ni akan duduk dekat bawah, menyebabkan hydrometer tersesar ke atas, tertolak ke atas. Ni konsep apungan, saya rasa saya tak boleh cerita lebih. Dan apabila dia tersesar lebih ke atas, maka bacaannya menjadi lebih tinggi. Nampak? Hydrometer ni kosong dia berada di atas, paling tip di atas, makin bawah makin tinggi. Ni pun pernah masuk exam kan. So 1.1 for instance, bacaan dia jauh lebih besar. So dekat mana kita guna hydrometer ni? Dekat biasanya kita guna dekat milk manufacturing factories. Okay, dekat kilang yang mengeluarkan susu lah. Kita nak tahu susu ni kepekatan dia ataupun ketumpatan dia tu seragam. Biasanya dalam range ni lah. Saya tak pernah kerja kilang susu, tapi ni yang sekadar diberikan maklumat dalam buku teks awak. Okay. So aplikasi lain selain pada hydrometer, aplikasi yang lebih besar lagi adalah submarine. Macam mana submarine boleh terapung dan juga tenggelam di dalam cecair. Sorry, saya sesemua sikit. Okay, tenggelam di dalam cecair. So ciri utamanya adalah kehadiran ballast tank. Ballast tank ni adalah satu tangki yang kita boleh fill and expel water from it. Kita boleh isi air dalam ballast tank. Kita boleh expel out, kita boleh keluarkan air daripada ballast tank. Dan ini menyebabkan apungan
submarine tu menjadi berbeza, berubah-ubah. Okey. Dan aplikasi ballast tank ni boleh ditunjukkan menggunakan Cartesian diver punya aktiviti. Yang ni kalau awak tengok TikTok, saya ada TikTok satu tapi tak aktif lah. Bukan sebab apa saya bukan nak promote. Saya ada satu video yang saya buat tahun lepas berkaitan dengan Cartesian diver. Saya ada buat aktiviti dalam kelas Form 5 SPM 2020. Ada dekat TikTok, saya pergi carilah kalau berjaya jumpa lah. Okey, berkaitan dengan Cartesian diver. Apa sebenarnya Cartesian diver ni? Saya terus pergi dekat dia punya gambar rajah. Kita ada satu botol air yang kita isikan air. Di dalam dia kita letakkan satu objek. Dalam kes ni kita letak test tube. Kita put it upside down. Test tube kita masukkan air sikit, lepas tu kita terlangkupkan masuk supaya dia terapung just nice. Oh sorry, saya kena ambil tisu jap. Ibu ada tisu tak? Okay. So, dia akan terapung di objek the test tube akan terapung just nice. Ini awak boleh cari dekat YouTube, ada Cartesian diver ni. Saya tak sure saya upload tak. Saya tak upload kot. Saya ada kat TikTok aja benda ni. Pendek je video dia. Okay. So, there will be some trap air. Ada sedikit udara yang terperangkap di dalam test tube menyebabkan apungan berlaku dekat situlah. Di test tube akan terapung di dalam cecair. Okay, terapung di dalam cecair itu. So, whenever we press, ni tangan ni sebenarnya dia bukan pegang saja, dia akan menekan body of the bottle. Bila kita press, menyebabkan tekanan menjadi tinggi. Bukan tekanan menjadi tinggi, tekanan itu tersebar ke dalam test tube, menyebabkan aras air akan meningkat. Maksudnya dia naik sampai atas ni, jadi macam ni. Nampak trap air ni? Yang ni banyak, yang ni sikit. So apa berlaku? The weight of the test tube will increase. So let's say saya lukis test tube tu dalam bentuk petak, nak bagi nampak jelas kan. So the weight, kemudian saya lukis the buoyant force. Sebab apa boleh ada buoyant force? Sebab objek tu diselam di dalam cecair. So whenever you press the body of this bottle, the water will come into the test tube and increase the weight value. So whenever the weight greater than buoyant force, what happen? Apabila berat satu objek lebih besar daripada daya tujahnya, apa berlaku? The object will fall down ataupun dive. Ni dipanggil Cartesian diver. Dia akan dive bila awak press, dia akan dive. So when you unpress ataupun awak release the pressure, awak lepaskan, apa berlaku? Cecair keluar semula daripada test tube. Cecair yang tadi awak tekan dia masuk tu, bila awak lepaskan, dia keluar semula. So bila dilepaskan dan cecair keluar semula, maka berlakulah satu lagi keadaan di mana buoyant force lebih besar daripada weight. The object will rise up again. So bila awak tekan dia turun, awak lepas dia naik. Tekan dia turun, lepas dia naik. Okay, itu Cartesian diver lah. Aplikasi seterusnya adalah Ship and Plimsoll Line. Plimsoll ni adalah nama seorang ahli parlimen British. Okay, Plimsoll ni adalah seorang ahli member of British Parliament. Bila? 18 tahun bila? 1876. Okay, pada tahun 1876 dia telah meyakinkan parlimen bahawa semua kapal-kapal perdagangan perlu menggunakan satu sistem yang dia invent sendiri, dipanggil Plimsoll Line. Dekat sisi kapal, mana-mana kapal perdagangan ataupun yang berlayar di laut, akan ada satu
simbol dekat sisi kapal ni dia panggil plimsoll line. Apa fungsinya ataupun kenapa dia perkenalkan? Kerana beliau berisau kapal-kapal yang banyak kes kapal yang tenggelam, okey, oleh kerana overloading. Kapal tenggelam ataupun upside down di lautan disebabkan oleh overloading. Maksudnya kita pindahkan barang, kita tak ada limit. Kita tak limitkan berapa banyak kontena yang boleh diletakkan dalam kapal tu. So the line also known as the plimsoll mark. Kadang-kadang buku dia tulis plimsoll mark, kadang-kadang plimsoll line. Is found midship di bahagian tengah kapal, on both the port and starboard hull of cargo vessel, and is still used worldwide. Masih lagi digunakan secara meluas di serata dunia. Okey, apa maksud huruf-huruf dekat tepi ni? TF, ni bukan TF mat. TF kat sini adalah tropical fresh water, T tropical, F fresh water, S summer, W winter, WNA winter North Atlantic, dan AB ni, AB menunjukkan biro mana. Contohnya AB American Bureau of Shipping, yang govern the ship lah. Okay, the plimsoll line reference mark. Okay, plimsoll ni adalah marking dekat tepi kapal yang menunjukkan maximum depth. So kalau pergi ke, let's say kapal tu berlayar dalam satu tropical fresh water, dalam cecair ataupun laut tropika, kawasan tropika. So maximum dekat sini saja, maksimum. Dia boleh tenggelam sampai dekat TF sahaja. Kalau lebih apa jadi? Dia kena unload balik. Tak boleh lebih daripada itu. Itu maksudnya. Okay, kita dapati bahawa buoyancy juga bergantung kepada suhu. Tengok dekat sini. Summer lain, winter lain. Okay, summer, winter. Ada beza apungan dia semasa summer dengan winter. Okay, itu aplikasi dia yang pertama. Yang kedua adalah the submarine itself. Submarine ni dia ada satu tangki, dia panggil ballast tank. So untuk terapung, dia akan kosongkan ballast tank. Okay, kosongkan maksudnya ada udara lah. So apungan tu membawa submarine naik ke atas. Kalau dia nak tenggelam, maka dia depends kepada setakat mana dia nak tenggelam. Kalau nak fully tenggelam, maka dia isi penuh dengan cecair. Masukkan air ke dalam ballast tank, maka beratnya menjadi lebih besar dari buoyant force, dan submarine force down ataupun sink ke bawah. Okey, itu yang kedua. Dan ketiga adalah hot air balloon. Okey, ramai yang keliru kat sini. Mana ada air kat sini? Macam mana pula yang ni boleh jadi Archimedes principle? Okey, suatu objek yang kita gantungkan di bawah ni, contohnya adalah bekas ni lah yang kita duduk kat bawah ni kan. Dia ada weight. Dia ada berat ke bawah. Tak pasti awak boleh nampak tak? Okey, ada weight yang bertindak ke bawah. Dan kenapa hot air balloon boleh terapung? Ini awak dah belajar masa form 3 kalau tak silap saya. So bila awak panaskan udara yang berada di dalam balon ini, balon ni, apa berlaku? The density of the air in the balloon will be lessened. Dia akan jadi rendah. So apa berlaku? Udara yang kurang tumpat akan naik ke atas. Maka wujudlah buoyant force di situ. So apabila makin panas satu gas tu, maka buoyant force-nya akan bertambah. Dan apabila buoyant force lebih besar daripada weight of object, maka objek tu akan rise up. So macam mana nak turun? Kalau awak naik hot air balloon, dia dah berjaya naik dah. Now your problem is macam mana nak turunkan hot air balloon? Jawapannya adalah switch off the burner. Dia ada burner kat sini kan untuk panaskan udara. So kita boleh switch off the burner supaya the density of air here inside the hot air balloon will increase. So whenever the density of air increase, it falls down. Dia akan sink, turun ke bawah. Itu membawa balon yang awak naiki tu untuk turun ke bawah. Okay, so yang ni
conclusionnya, nombor 1, awak boleh cari buoyant force menggunakan formula rho GV. Dan juga awak boleh cari buoyant force dengan mencari beza berat objek di udara tolak dengan berat objek di dalam cecair, ataupun berat cecair yang disesarkan. Kalau dia sesarkan contohnya 2 Newton I, 2 Newton I, maksudnya buoyant force dia berapa? 2 Newton. Okay, kita terus ke example 1. Ada satu kapal yang menunjukkan line L on board. Ni line dia yang warna putih tu, line L. The volume of the boat below the line. Okay, ni bawah ni volume dia diberi bahawa the volume is 2.8 meter cube, meter kuasa 3. Okay, itu maklumat penting tau. The mass of the boat is 600 kg. Jisim boat ini adalah 600 kg. What is the weight of the maximum load? Berapakah jumlah beban yang boleh diletakkan di atas boat supaya boat ini boleh bawa dia? So, awak kena tahu dulu kenapa line L ada kat situ. Line L ni tujuannya apa? Line L ni tujuannya adalah the maximum load yang kita boleh letak. Okay, maximum load yang kita boleh letak before the boat stumbles, ataupun boat tu jatuhlah, become unstable ataupun akan tenggelam. Okay, so kita tak boleh ada load yang menyebabkan boat itu tenggelam lebih daripada line L tu. Lebih daripada line L tu. Okay, tu saya ulang balik konsep tadi lah. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat soalan ni? Kita kena tahu dulu. Saya lukiskan ni dalam bentuk box lah supaya awak nampak lebih simple ya. Nak tunjuk ni box ni saya gantikan boat tu kepada box ya. Kita tengok dulu daya-daya apa yang bertindak. Pertama, awak kena tahu whenever an object has a mass, dia akan ada weight. So this is the weight of the boat, bertindak ke bawah. And the second one, whenever an object is immersed in a liquid, there will be a force which is acting upward, which is the buoyant force. Buoyant force sedang menolak boat itu ke atas, sebab boat tu tenggelam dalam air. So ada buoyant force. Okay, satu lagi yang nak diletakkan. Katalah kita letak objek kat atas boat ni, kita letak objek satu dekat atas boat ni. Ni load dia. Daya yang bertindak ke atas boat ni adalah daya ke atas ke bawah? Ke bawah. Sebab load itu mempunyai berat. So berat bertindak ke bawah. Now bila awak tengok diagram ni, ada daya yang bertindak ke atas, ada daya yang bertindak ke bawah. Okay. Nah, kita boleh conclude boat ni tenggelam ke timbul. Unless kita tak letak lebih, boat ni akan tenggelam. Okay. So apa maksudnya? L tambah dengan W ni should be ataupun should be equal to FB. Kalau kita tak letak equal, maka berlakulah keadaan yang sebaliknya. So because of the boat is resting. Sekali lagi ni merujuk kepada slide yang 3 keadaan flotation ni. Saya kena patah balik, nanti awak tak dapat nak relate. Okay, yang ni, this one. So the object is resting on the surface of water. So W equals to FB. W equals to FB. So kenapa ada tambah L dekat situ? Sebab soalan yang bagi. Soalan kata kita letakkan suatu objek load di atas boat supaya boat tu boleh bawa dia. Maksud objek tu masih lagi resting lah. Okay, the boat did not stumble ataupun tenggelam atau sebagainya, tapi dia resting. So kita work out from here. L plus W. Okay, macam mana nak cari weight of the boat? Kita dapat jisim dia. Macam mana kita nak dapat berat dia? So berat sama dengan jisim darat dengan GW sama dengan W sama dengan M darab dengan G. Yang ni pun saya tak perlu cerita lebih.
Okay. Berapa jisim dia? 600. Darab dengan 9.81. Sama dengan FB. Macam mana nak cari FB? Ada tak maklumat FB kat sini? Tak ada. Kita pakai formula nombor 1. Rho GV. Density 1000. Darab dengan G 9.81. Darab dengan volume. Okey, volume ni adalah volume bahagian yang tenggelam dalam cecair saja. Berapa volume tadi? 2.8. Subhanallah. Pen kan dia delay sikit lah. Okey. So, kita akan dapat 600 darab 9.81. Kita dapat 5.886. Sama dengan, okey, kita selesaikan yang kanan ni, kita akan dapat 27468. Okey, 27,468. Selesaikan matematik ni, bawa pergi sana, jadi tolak. Maka awak akan end up dengan jawapan 21,582 Newton. Ingat ya, berat unit dia dalam Newton. So, selagi mana load itu tidak melebihi 21,582, maka there will be no problem. Boat ni masih lagi boleh bawa dalam keadaan selamat. Tak tenggelam lah. Tapi kalau lebih, maka there will be some danger when carrying the load. Alright, habis example nombor 1. Panjang lebar sangat tu. Okay, example 2. Photograph 2.8 shows a raft floating in the sea. Apa maksud floating? Awak kena tahu. Bila dia sebut floating, bukan dia saja-saja sebut. Itu bermaksud apa? Apa maksud floating? Tengok example number 1. Floating tu bermaksudnya at rest lah. Apabila at rest, bermaksud FB sama dengan W. Kena ada idea macam tu. At rest. Kebanyakan daripada soalan pengiraan akan gunakan konsep at rest lah. Sebab kalau kita guna inequalities, lebih besar ke, lebih kecil ke, tak boleh keluarkan soalan. Itu trik dia kat situ lah. The mass of the raft, jisim raft tu ada 54 kg. Density of the sea water is 1080. Okay, dia bagi nilai dia. What is the weight of the raft? Okay, senang je soalan A. Macam mana nak cari weight? Weight sama dengan jisim darab dengan gravitational acceleration. Jisim berapa? 54. G berapa? 9.81. Okay, darab dua-dua ni, sorry ya, saya semua akan dapat 529.74 Newton. Ini adalah berat kepada rakit ni tu. Okay, B. Compare the weight of the raft with the weight of sea water displaced. Okay, disebabkan objek itu is at rest ataupun floating, maka kita boleh conclude bahawa nilai buoyant force yang bertindak sama dengan the weight of water displaced ataupun weight of water immersed. Okay, so nilai buoyant force tadi kita ambil balik sahaja 529.74 Newton. Okay, so the weight of the raft equals to the weight of water displaced because it is floating on the water. Floating. Okay, C. Calculate the volume of water displaced by the raft. Kita nak tahu raft ni ada sebahagian ni dia tenggelam dalam cecair ni, tenggelam dalam air laut ni kan. Kita nak tahu volume ni saja, volume yang tenggelam saja. Macam mana? Pakai formula Rho G V FB sama dengan Rho G V. Kita nak cari V ni. Nilai FB tadi kita dah ada 529.74 sama dengan density. Okay, density sini density air ni lah. Berapa? 1080 darab dengan 9.81 darab dengan V. Selesaikan matematik ni,
awak akan dapat volume raft yang tenggelam tadi tu, which is equals to the volume of the water displaced, will be equals to 0.05 meter cube. Okay, selesaikan matematik ni betul-betul lah. 529.74 ni bahagi yang ni, dua-dua ni. Okay, next. Habis dah. Kita terus ke dua soalan formative practice. A small boat displays this volume. Dia tak bagi tahu pun apa benda. Kalau awak tengok unit dia tu, awak tahulah yang ni adalah volume, meter cube volume lah. Calculate the buoyant force. Dia suruh cari FB. FB sama dengan apa? Acting on the boat. Dia bagi density 1050 G 9.81. Simple je. FB sama dengan rho G V. Okay, so rho 1050 darab dengan G 9.81 darab dengan V 3.8 darab 10 kuasa negatif 2. So FB sama dengan berapa? Selesaikan matematik tu. 391.419 Newton. Simple lah, straightforward soalan ni. Terus ke soalan 3. Figure 2.42 shows a block of mass 0.48 kg. Dia ada G same ni mass, bukannya weight and volume. Ni volume dia. Yang ni adalah mass dia. The density of water 1000. Determine the movement of the block. Okay, yang ni refer kepada slide yang saya tunjuk tadi. Kalau FB pertama, FB sama dengan W, maka dia akan at rest. Okay, tak bergerak dalam cecair tu. 2. Kalau FB lagi besar daripada W, daya ke bawah, daya yang daripada bawah ke atas tu lebih besar daripada W, maka dia akan move up, accelerate up. Saya tulis A je, accelerate up. 3, subhanallah. 3. Kejap ya. 3. Bila W lebih besar daripada FB, berat ke bawah ni lebih besar daripada yang tidak ke atas, maka dia accelerate downwards. Okay, so kita nak tahu case ni. Kita dapat tahu mana satu antara 1, 2, 3 ni. That will be your answer lah. Dia bergerak ke bawah ke, bergerak ke atas ke. Now kita nak tahu dulu, kita kena banding lah. Pertama kita boleh cari maklumat weight. Weight objek dulu. Berapa weight dia? Kalau GSIM dia 0.48, maka beratnya sama dengan berapa? Darab 9.81. Kita dapat weight dia sama dengan 4.7088 Newton. Settle untuk weight. Kita tunggu jawapan untuk buoyant force. Kemudian kita compare. Okay, saya buat buoyant force kat kanan ni. So untuk cari buoyant force, kita pakai formula rho G V. Ada tak maklumat rho G V? Ada. Rho 1000 darab dengan G 9.81 darab dengan V. Berapa V tadi? 5. Saya tulis kat bawah 5 darab 10 kuasa negatif 4. Finally, kita dapati bahawa nilai buoyant force adalah 4.905 Newton. Kita bulat. Kita petakkan kat sini. Now, here's come the final step. Kita bandingkan nilai buoyant force 4.9 dengan nilai weight 4.7. Case mana? So, kita dapati bahawa FB lebih besar daripada W. Apabila FB lebih besar daripada W, the object will accelerate upwards. Dia akan bergerak ke atas dengan pecutan. Itu saja.
untuk soalan 3. Okay. So sekadar itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Kalau suka video ni, tekan like, boleh share dengan kawan-kawan dekat sekolah lain. Boleh ulang tengok beberapa kali. Boleh tanya soalan dekat alamat IG saya kalau ada soalan lain lah, ataupun awak jumpa soalan daripada mana-mana buku, nak tahu lebih lanjut, follow dekat IG, boleh contact saya kat sana. Okay, itu sahaja. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.